Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Dah makan tengah hari? Hello. Belum? Alhamdulillah sudah. Ustazah Aklimah belum, Marina belum makan lagi? Dah makan. Dah makan. Kena banyak makan, kena makan dengan kena minum air lah kelas kita ni, sebab kelas kita ni kelas apa? Kelas bahasa kan. Hari ni hari pertama nak kena banyak menyebut sikit. Nak kena mulut ni nak kena macam-macam gaya sikit. Hari ni kita macam budak-budak kita hari ni macam budak-budak, macam mana nak kenal huruf semua, nak sebut kata huruf lah untuk vokal tu. InsyaAllah. Senang kita hari ni. Allah. Okey. So ikut pada yang dah join ni pun dah join semua untuk kita kumpulan 3. So kita kumpulan 3 kita ada 15 orang dan sistem, tapi kita ada permainan sikit petang. Nama saya Siti Acha binti Zulkifli. Saya berasal daripada Kelantan. Sekarang tetap di nilai Negeri 9. Sekarang saya berada di Negeri 9. Apa lagi? Saya bersekolah rendah. Saya bersekolah di sekolah Seriwangi, Gua Musang. Saya pergi tahun belajar dekat SMUA, Sekolah Menengah Agama Ma'had Muhammadi Perempuan. Okay, dan selepas tu saya menyambung pelajaran di KIAS dan di KIAS saya sambung pengajian diploma dakwah wal qiyadah. Dan saya juga adalah pelajar Lausa Zaliha. Kalau cikgu-cikgu semua ada kenal Lausa Zaliha, saya ialah pelajar Lausa Zaliha pada tahun 2004 hingga 2017. Okey, selepas pada KIAS, saya menyambung pelajaran di Jinan University Guangzhou selama 4 tahun, bermula pada tahun 2007 sehingga 2011. Okey, saya ada kongsikan skrin, boleh terima? Terima tak skrin yang saya kongsikan? Terima. Okay, jadi di Jinan University saya ambil degree Bahasa dan Budaya Cina selama 4 tahun di sana, dan universiti saya ialah Jinan University Jinan Dashui Huawen Shuyuan Cai Guangzhou. Jadi di sana saya belajar selama 4 tahun dan saya grad pada tahun 2011, pada akhir tahun 2011, dan saya mula mengajar pada tahun 2012. Dan insyaAllah sampai sekarang saya mempunyai pengalaman mengajar 9 tahun dan saya telah mengajar dalam pelbagai kategori lah. Maksudnya kanak-kanak saya dah mengajar, remaja pun saya dah mengajar bahasa Mandarin dan dewasa pun saya dah mengajar. Jadi insyaAllah dengan 3 pengalaman saya mengajar 3 kategori ni, saya akan gunakan pengalaman saya dan kemahiran saya untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu semualah. Dan saya difahamkan semua ni cikgu-cikgu kan? Betul ke? Betul insya-Allah. Okay. Betul. Nanti cikgu ni bolehlah kongsi dengan student dalam kelas nanti kan? Apa yang kita belajar hari ni. Okay, ini ada sedikit pengenalan tentang diri saya lah. Tentang diri saya, dan juga saya freelance untuk bahasa Mandarin. Saya sekarang bekerja sebagai guru bahasa sambilan di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Dan juga saya ialah lecturer part-timer di UniKL MIDI Kuala Lumpur. Dan saya juga part-timer lecturer di KPJ Nilai. Dan saya juga sebagai guru bahasa sambilan di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Alfa Negeri Sembilan. Jadi saya bergerak semoga saya bagi hari-hari lah untuk universiti tu. Saya masih belum tetap lagi sebab sekarang pun saya tengah belajar lagi. Okay. Jadi seterusnya, sebelum
kita masuk kelas kita bahasa Mandarin tu, kelas kita bahasa Mandarin bahasa Cina tu, 老师 nak tanya, okay, 你们可以叫我老师 lah, boleh panggil saya Asiah 老师 ataupun 可以叫我老师 pun boleh. Nak panggil 老师 pun boleh, nak panggil Asiah 老师 pun boleh. So 老师 tu bermaksud cikgu. Jadi kalau orang Cina ni dia sebut, kalau kita cikgu Asiah kan, tapi dalam bahasa Cina ni dia akan sebut nama dulu baru gelaran. Jadi dia akan jadi Asiah 老师. Okay, kita punya matlamat dan hasil pembelajaran, kita punya matlamat kita untuk program bahasa Mandarin 5 hari ni, okay, seperti kita sudah tahulah, 5 hari ni kan singkat dan untuk belajar bahasa secara 5 hari ni, selama 5 hari ni agak rushing lah. Jadi kita punya matlamat dia adalah, yang pertama ialah dapat menambah pengetahuan tentang bahasa asing. Okay. Yang kedua, kita boleh berkomunikasi secara ringkas dalam bahasa Mandarin. Maksud kita boleh bercakap walaupun sedikit. 比如说 contoh, 你好 ma, 谢谢 不客气 再见. So kataan simple. Kalau kata kita tak boleh cakap pun, kita tak terkeluar nak cakap 我们听 我们可以明白. Kita dengar, kita boleh faham apa yang kita dengar tu. Maksudnya kita dah belajar perkataan tu. Kita dengar, kita tahu, oh okey, ni maksud dia. So kita punya target kita boleh berkomunikasi secara ringkas. Dan yang ketiga, mengetahui keunikan sebuah bahasa. Apabila kita belajar satu bahasa baru, kita akan ada keunikan bahasa yang tersendiri lah. So untuk bahasa Mandarin, dia ada banyaklah keunikan seperti yang sedia maklum kan. Okey. Ini dia adalah antara matlamat dan hasil pembelajaran kita. Sebelum kita teruskan, Laushi nak tanya apakah yang dimaksudkan dengan bahasa Mandarin. Cikgu-cikgu semua boleh kongsi tak dengan Laushi apa yang setakat ni pemahaman cikgu-cikgu semua tentang bahasa Mandarin. Apa bahasa Mandarin tu? Sebab ada yang cakap bahasa Cina Laushi. Okey, apa bahasa Cina tu? Jadi kita nak tahu apa yang pemahaman cikgu untuk bahasa Mandarin ni. Bahasa asing. Bahasa asing. Okey, lagi? Bahasaan Cina. Bahasa kebangsaan Cina. Okey? Yang lain? Cikgu lain? Ramai cikgu hari ni, ada dalam 18 orang sini cikgu ni. Ada cakap apa? Bahasa kebangsaan, bahasa apa lagi? Itulah, kongsilah. Bahasa rasmi Cina. Bahasa rasmi. Bahasa rasmi macam mana tu? Macam bahasa Melayu lah, bahasa Kuala Lumpur lah. Bahasa buku lah. Bahasa buku. Okey. Bahasa buku, okey. Okey. Kita tahu Bahasa kan antarabangsa. bahasa antarabangsa. Okey, bahasa antarabangsa. Okay. Seperti yang kita tahu, bahasa Cina kan ada bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa apa? Cantonese. Jadi bahasa Mandarin ni ialah bahasa surat Cina, bahasa formal Cina. Jadi kita ni belajar bahasa Mandarin, kita akan boleh pergi seluruh negara China. Kita akan boleh pergi seluruh negara China. Okey. Bahasa Cantonese. Kita boleh pergi sebelah selatan China saja. Maksudnya sebelah mana tu? Sebelah Guangzhou, sebelah Hong Kong, Macau, itu saja kita boleh pergi yang Cantonese. Kalau kita pergi Beijing dengan bahasa Cantonese, tak ada orang faham kita cakap apa. Diorang tak faham. So diorang ada bahasa diorang sendiri. Bahasa Hakka sama. Kita tak boleh pergi ke tempat kita tak boleh pergi Beijing ke tak boleh nak pergi Xinjiang ke dengan bahasa Hakka. Orang tak faham. Okey, kalau bahasa Hokkien pun sama. Maksudnya 3 bahasa ni ini adalah contoh 3 bahasa sajalah. Sebenarnya ada banyak lagi bahasa Xiaosu Mingju. Ada banyak lagi bahasa untuk lorak-lorak kaum-kaum dekat China. Sebab di negara China dia ada 56 kaum. Jadi 56 kaum tu dia ada bahasa yang tersendiri. Tapi yang kita tahu secara sekarang secara macam ramai yang familiar ialah Cantonese, Hakka dan Hokkien kan. Jadi bahasa ni, kalau kita belajar bahasa ni, kita faham bahasa ni, bercakap Cantonese ke, kita boleh pergi seluruh negara China. Kita akan boleh pergi dengan bahasa Mandarin sahaja. Bahasa Mandarin ni digunakan di sekolah, di universiti, di urusan-urusan rasmi, semua dia dalam bahasa
Mandarin dan tulisan dalam tulisan Mandarin. Cantonese dia ada tulisan sendiri. Cantonese dia ada tulisan sendiri dan tulisan dia lebih complicated. Sahaka, Hokkien. Jadi jadi bahasa Mandarin ni sebutan Mandarin dan juga Hanzi semuanya dalam Mandarin. Jadi kalau kita tengok TV dekat China, kita kalau di Malaysia kita cerita kita ke drama ke apa dekat bawah tu subtitle dalam bahasa Inggeris ataupun kalau cerita Inggeris kita tu subtitle dalam bahasa Melayu kan. Tetapi kalau dekat China dia punya subtitle dia tu di dalam bahasa Mandarin. Hanzi lah dalam bahasa Mandarin sebab semua orang boleh faham cerita tu. Sebab cerita tu datang daripada bahasa apa? Yang ni bahasa dalam bahasa Cantonese, yang ni bahasa tu, yang ni bahasa ni. Jadi bahasa di subtitle kat bawah tu dalam bahasa Mandarin. Jadi semua orang dekat China boleh tengoklah cerita tu dengan menggunakan subtitle tu dekat bawah. Itulah yang dimaksudkan dengan bahasa Mandarin. So bahasa Mandarin, bahasa apa tu? Bahasa rasmi China, bahasa rasmi negara China, dan di Malaysia juga kita gunakan bahasa Mandarin. Semua negara untuk bahasa China kita gunakan Mandarin dah. Jadi kalau kita cumanya slang bahasa tu lain sikit lah. Macam contoh dekat negara China sebutan dia lain sikit, dekat Malaysia dia sebutan lain sikit. Contoh di Malaysia ni sebutan bahasa Cina di Malaysia ni dia dah dicampur adukkan dengan logat bahasa tersendiri. Contoh macam apa dalam bahasa Cina kalau sebutan yang tepat ialah syama kalau dengan China punya. Tetapi dekat Malaysia dia dah sebut semua. Sebab dia dah jadi campur dengan dia orang punya logat dia orang sendiri. Jadi semua. Jadi syama, semua. Bunyi hampir sama tapi kalau orang tak biasa dengar dia kata apa tu? Jadi dia dah ada beza antara China dengan Malaysia. Jadi sebutan yang lebih tepat ialah sebutan negara China punya. Sebutan Malaysia kalau macam lokal-lokal cakap ni dia macam campur-campur lah. Tapi kalau bahasa rasmi macam mengajar di sekolah apa semua dia akan bahasa surat yang betul lah. Macam tu. Jadi ada yang cakap bahasa Cantonese, Hakka, Hokkien tu macam sama-sama macam kita lah, macam Kelantan, bahasa Kedah, bahasa Perak kan, selain macam tu lah. Tak sama. Kita kalau bahasa Kedah, bahasa Kelantan agak-agak boleh juga kita nak tembak, kita nak faham sikit kan. Tapi dalam bahasa Mandarin dengan bahasa Cantonese dah lain. Sebab saya dekat Guangzhou, so Guangzhou dia punya bahasa dia tu dia banyak guna Cantonese. Okay, so saya sempat belajar untuk bahasa Cantonese. Kalau bahasa Mandarin kita nak cakap, saya tak boleh cakap bahasa Cina. Kalau dalam Mandarin kita akan sebut 我不会讲华语. 我不会讲华语. Kalau dalam Cantonese kita nak cakap, kita tak boleh cakap bahasa Cantonese. 我識講廣東話. 我識講廣東話. Ataupun kalau dalam bahasa Mandarin saya tukar kepada Cantonese. Cantonese dalam bahasa Mandarin disebut Guangdonghua. Jadi kat sini 我識講廣東話，我不會講廣東話. Dia beza kat situ saya, 我. Saya dalam bahasa Mandarin ialah 我. Kalau Cantonese, saya dalam bahasa Cantonese 我. Jadi kat situ dia beza yang sangat ketara. Jadi kita memang tak boleh, tak sama dengan kita punya logat Kedah ke Kelantan, dia tak boleh sama. So kalau kita nak belajar Cantonese, bahasa suku pula. Maksud kita masuk kelas suku pula. Untuk masuk kelas untuk cakap bahasa Cantonese tu. Dan tulisan pun kita kena belajar suku pula. Jadi di sini bahasa Mandarin yang belajar hari ini dan cikgu-cikgu belajar hari ini adalah bahasa formal dan pelajar cikgu akan boleh pergi seluruh negara China. Seterusnya kita tengok di sini. Okay, untuk bahasa Cina, bahasa Mandarin dia ada banyak sebutan. Okay, yang pertama Huayu, yang kedua Hanyu, yang ketiga Putonghua, yang keempat Huawen, yang kelima Zhongwen, Huayu, Hanyu, Putonghua. Jadi di sini kita tengok dekat belakang ni dekat hijau tu Huayu. Huayu pun bahasa Mandarin, cuma perkataan Huayu digunakan di Malaysia. Perkataan Huayu digunakan di Malaysia.
dia guna Huayi. Kalau di China, kalau semua cikgu-cikgu ni belajar bahasa Mandarin tu dekat China, dia tak sebut Huayi, dia akan sebut Hanyu. So Hanyu tu sama lah maksud dia. Maksudnya ialah bahasa Mandarin juga. Kenapa dia sebut Hanyu? Kita tengok di sini, peta China ni, negara China ni kan sangat besar. Dan dia ialah 92% penduduk China ialah kaum Han. 92% penduduk China ialah kaum Han. Jadi kaum Han ni dan 8% yang lebih daripada kaum Han tu ialah Xiaoshu Minju, kaum yang kaum kecil lah. So kaum kecil tu jadi orang Islam yang dekat China pun termasuk dalam kaum yang 8% tu sahaja. Jadi yang paling besar ialah kaum Han. Sebab tu di China untuk bahasa Cina dia akan sebut Hanyi yang dalam kotak warna kuning ni. Dia akan sebut Hanyi. Han dekat belakang depan tu, Han dekat depan tu merujuk kepada kaum Han, kaum majoriti di China. Hanyu, yi dekat belakang saja ni bermaksud bahasa. Yi di belakang ni bermaksud bahasa. Hanyu, itu bahasa Mandarin yang digunakan di China. Kalau cikgu-cikgu semua beli buku asas komunikasi kan untuk kita belajar sendiri. Kita beli buku tu kita beli daripada China punya. So dekat muka depan dia tu dia akan tulis perkataan Hanyi, Hanzi yang Hanyi punya. Kalau pelajar beli buku di Malaysia, buku tu keluaran yang Malaysia punya, dia akan tulis perkataan Huayi yang dalam kotak hijau. Dia akan tulis perkataan Huayi. So Huayi ni kita gunakan bahasa Cina di Malaysia. Maksudnya kalau buku bahasa Cina, dia akan tulis Huayi. Dekat Malaysia dia guna Huayi, Huayi, Hanyu, sebenda yang sama. Kalau lawan tanya, pandai cakap Hanyi tak? Tak pandai Hanyi, belajar Huayi je hari tu. Taklah, maksudnya kalau orang tanya pandai cakap Hanyi tak? Pandailah. Sebenda yang sama. Cakap, dekat China dulu saya belajar, dekat Malaysia dulu saya belajar Huayi. Dekat China saya tak pandai cakap Hanyi. Itu adalah benda yang sama. Hanyi, Huayi adalah benda yang sama. Cuma di China dia gunakan Hanyi merujuk kepada kaum Han. Sebutan untuk merujuk kepada kaum Han. Kalau di Malaysia kita guna Huayi. Kenapa guna Huayi? Sebab kita merujuk kepada orang China orang Cina di Malaysia itu Huaren. Okay. Yang ketiga, perkataan yang ketiga ialah Putonghua. So Putonghua dalam kotak warna purple tu, Putonghua tu bermaksud bahasa Mandarin juga, tapi kita akan selalu dengar, maksudnya orang Indonesia banyak guna perkataan Putonghua. Tapi kalau cikgu-cikgu semua tengok filem, tengok drama Chinese kan, so dia ada perkataan dia orang sebut guna Putonghua. Jadi dengar je perkataan Putonghua, perkataan Hanyi, perkataan Huayi, terus tahu okey ini berkaitan dengan bahasa Mandarin, maksud yang sama. Okay, dan yang bahagian bawah Huawen dan juga Chongwen. Okay, Huawen, wen di belakang ni, W-E-N dekat belakang ni bermaksud sastra ataupun bahasa. Jadi bahasa yang maksudnya kalau kita beli buku sastra ke buku sajak ke apa kan, dia akan guna perkataan Huawen. Dia akan tulis Huawen. So yang ni untuk yang bahagian bawah ni, ini yang secara formal punya buku lah. Buku yang sejarah ke apa ke, dia kena Huawen sebab dia sastra. Jadi Hua ni di Malaysia, kalau kita beli buku yang sastra apa semua, dia akan tulis Huawen. Dia akan tulis Huawen. Kalau untuk biasa saja dia akan guna Huayi. Kalau di China, buku sastra dia akan sebut Chongwen. Buku secara rasmi sikit dia akan guna Chongwen. Chong di bahagian depan ni merujuk kepada Chongguo. Chongguo bermaksud negara China. So negara China dia tak sebut China. Orang Cina sebut Chongguo. Chongguo bermaksud negara China. Chong saja ni, kalau Chong saja bermaksud tengah, Guo saja bermaksud negara. Jadi negara tengah. So dalam peta dunia, negara tengah kan? Negara China kan dekat tengah-tengah. So Chongguo negara tengah. So maksudnya negara China. So you pergi China, kalau cakap dengan orang orang Cina lama-lama kan, ini nak cakap pasal China, kita sebut China, dia orang tak faham apa tu China. Dia orang tak faham China, dia hanya faham Chongguo, dia orang faham. So dia orang tak tahu China tu apa. Kalau itu cakap dengan orang yang lebih berumur lah dekat sana, Chongguo, dia akan sebut Chongguo. Okay, jadi di sini kita ada 5 perkataan yang pelajar boleh ambil pengetahuan untuk bahasa Mandarin. So bahasa Mandarin kita akan dengar orang cakap Huayi, ada orang cakap Hanyi, ada orang cakap Putonghua, ada orang cakap Huawen,
Ada orang cakap Chongwen. Ada lima perkataan. Cuma di bahagian bawah ni orang kita akan tengok pada buku lah. Kita beli buku sastra ke apa kan, dia akan keluar lah. Ia akan adalah tulisan macam ni. Cuma wen dia lebih kepada sastra. Jadi ke atas ni biasanya pelajar akan jumpa perkataan Huayi dan juga Hanyi. So Huayi ni akan selalu jumpa lah. Kita pergi kedai buku, nak beli buku kan, buku-buku apa-apa berkaitan dengan bahasa Cina, kita akan jumpa perkataan Huayi. Okay. Jadi hari ni, kelas kita hari ni ialah kelas Huayi. Kelas apa ni? Kelas Huayi. Petang ni ada kelas apa? Ada kelas Huayi. So Huayi saja bermaksud bahasa Cina. Huayi saja bermaksud bahasa Cina. Kalau kelas bahasa Cina, kita akan sebut Huayu Ke. So Huayu Ke. Ke dekat belakang tu bermaksud kelas. So dia maksud bahasa Cina kelas. So dalam kita punya bahasa Melayu ialah kelas bahasa Cina. So Huayu Ke. Nak pergi mana tu? Nak pergi Huayu Ke. Nak pergi kelas bahasa Cina. Petang ni free tak? Tak free. Mai kong. Yo Huayu Ke. Ada kelas bahasa Cina. Yo Huayu Ke. Jadi hari ni cikgu-cikgu semua boleh pegang perkataan Huayi. So Huayi bermaksud bahasa Mandarin. Okay, bahasa Mandarin yang digunakan kebanyakan di Malaysia kita akan sebut perkataan Huayi. Dan sebagai makluman, kalau kita orang sebut, belajar pandai cakap Hanyi tak? Pandai. Sebab Hanyi dengan Huayi sama maksud iaitu bahasa Mandarin. Cuma Hanyi itu digunakan di China. Sebutan yang disebut di China sebab dia merujuk kepada kaum Han. Okay, sekarang kita tanya kenapa pula Malaysia sebut Huayi tak sebut Hanyi? Okay, kita tengok di sini. Yang pertama, untuk kotak yang pertama warna kuning tu Malaysia. Malaysia. So Malaysia bermaksud negara Malaysia. Okay, Malaysia bermaksud negara Malaysia. So Malaysia有华人. 有华人. Ada orang 华人. So Hua, Cina, Ren, orang. Ren saja di belakang tu bermaksud orang. So 华人, ada orang Cina. Jadi Malaysia 有华人. Malaysia ada orang, ada 华人, ada orang Cina. So bahasa orang Cina itu bahasa apa? Dia akan sebut Huayi. Sebab yi dekat belakang dan tulisan purple ni, yi dekat belakang ni bermaksud bahasa. Wen pun dekat belakang ni bermaksud bahasa ataupun sastra. Jadi dia akan jadi Huayi ataupun Huawen. Itu sebab kenapa kita di Malaysia sebut Huayi dan kenapa di China sebut Hanyi. So perbezaan dia jelas. Okay, perbezaan di China sebab dia mengikuti dia punya, berpandukan dia punya kaum yang ramai itu kaum Han, itu Hanju, mengikut kaum Hanju. Okay, kalau di Malaysia kenapa Huayi? Sebab merujuk kepada Huaren. Kita orang Cina Malaysia kita sebut Huaren. Kalau orang Cina di negara Cina kita akan sebut, orang Cina yang asal negara China punya kita akan sebut Zhongguoren. Kita sebut Zhongguoren. So Zhongguo negara China, Ren ialah orang. So tanya, you orang Cina ke? Dia cakap, 不是 bukan. 我是华人. Saya ialah Huaren. 他是中国人. Dia ialah orang orang Chongguo orang. Maksudnya dia adalah orang negara China punya. Saya ialah Huaren. Saya orang Cina, bukan negara China punya. So Huaren ni kita boleh guna jugalah. Nak cakap dia ni orang Cina tapi yang tak duduk negara China. Maksudnya dia duduk kat Thailand ke, dia duduk dekat Singapura ke, apa ke, dia duduk dekat mereka kita guna Huaren. Okay, jadi cuma orang Cina di negara China saja kita sebut Zhongguo ren. So Zhongguo merujuk kepada negara China dan Ren ialah orang. Zhongguo ren bermaksud orang negara China dan Huaren orang China. So kita senang faham itu orang China Malaysia. Ni 们俩是华人吗? Katanya, awak dua orang ni orang Cina orang Cina Malaysia. 不是啊, 我是华人, saya orang Cina. So sebut Huaren kita tahu orang Cina yang Malaysia punya. 我是中国人, saya ialah orang negara China, orang Cina negara China. So dia pun yang tak sama dah dua tu. Jadi daripada Huaren dia akan jadi ada bahasa dia lah. Bahasa apa? Huawen dan juga Huayi. Sebab itu adalah asal kita punya kenapa jadi kita sebut Huayi. Sebab dia punya asal daripada orang Cina kita sebut Huaren. Ren saja di belakang bermaksud orang. Jadi Huaren bermaksud orang Cina. Okay, sekarang di sini kita tengok buku teks bahasa Cina SJKC dan juga buku teks bahasa Cina SK punya. Beza. Okay, buku teks bahasa Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Okay, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dia tulis Huawen sebab dia secara rasmi dan bahasa dia dekat dalam tu adalah bahasa
sastera. Bukan ada bahasa biasa dan juga ada bahasa sastera. Jadi kalau buku teks bahasa Cina SJKC punya dia akan guna Hua Wen. Yang saya bulatkan ni Hua Wen. Hua Wen. Okay. Dia guna Hua Wen yang SJKC punya. So tengok kat sini buku teks sekolah jenis tahun bahasa Cina tahun 1 sekolah jenis kebangsaan Cina, dia guna yang tulisan warna purple ni, tulisan Cina tu bermaksud Hua Wen. So tulisan buku teks Hua Wen. So dia guna yang bahasa rasmi punya. Kalau buku teks bahasa Cina untuk SK, kalau untuk SK ni, sekolah kebangsaan ni ialah kursus elektif. Jadi sekolah pun ada, kerajaan pun ada buku teks yang untuk sekolah kebangsaan punya. Jadi silibus untuk sekolah kebangsaan dia lebih senang dan lebih kepada komunikasi. Untuk asas-asas pengenalan saja. Jadi sebab tu buku teks untuk SK dia guna Hua Yi yang saya bulatkan di sini. Dia guna Hua Yi. So Hua Yi bermaksud bahasa Cina juga tapi digunakan untuk yang santai-santai punya. Kalau Hua Wen bahasa rasmi, so dalam tu dia ada sastera, ada puisi, ada sajak, semua ada dalam tu. Okey, dekat depan ni ialah tulis Kuo Xiao. So Kuo dekat depan ni bulat ni Kuo bermaksud negara, Xiao bermaksud kecil. Nanti kalau merujuk kepada sekolah dia akan jadi sekolah rendah lah. Sekolah rendah kebangsaan atau sekolah rendah maksudnya buku sekolah rendah bahasa Cina, sekolah rendah bahasa Cina. So Hua Yi. Jadi jelas kat sini beza penggunaan Hua Wen dan juga Hua Yi. Okey, macam mana pelajar? Cikgu-cikgu semua okey ke untuk penerangan hari ni? Bukan hari ni, untuk setakat ni okey ke? Okey. Ada soalan? Okey. Okey. Okey, kita boleh teruskan lagi ya? Okay, boleh. Boleh. Nota cikgu-cikgu semua sempat print 4. Sempat? Wow, laju hebat Okey, untuk bahasa Cina, tulisan bahasa Cina, bahasa Mandarin, tulisan dia ada 2. Satu Hanzi, satu lagi ialah Pinyin. Satu Hanzi, yang kedua ialah Pinyin. Hanzi dan Pinyin. Dan kita punya pengajian kita ni, pengajian yang pengajian singkat kan. Jadi kita akan pilih pengajian secara Pinyin. Okey. Apa maksud Hanzi dan apa maksud Pinyin? Hanzi ialah tulisan Cina yang characters punya. Yang Chinese characters punya. So dia Hanzi dia tu berpandukan gambar rajah kan. Kita belajar, pengetahuan kita sebelum ni kalau untuk tulisan Cina ni, tulisan dia tu berpandukan gambar rajah. Okey, Hanzi tu yang bawah dia tu. Tu panggil tu Hanzi. Oh, Hanzi ni apa Hanzi, kalau senang nak faham Hanzi yang tulisan conteng-conteng tu, tu dia panggil Hanzi. Hanzi bermaksud tulisan Cina yang characters punya, yang lukisan tu. Jadi kita tak belajar Hanzi lah sebab belajar Hanzi ni dia memerlukan masa yang panjang dan dia tak boleh belajar secara part time. Maksudnya kita kena belajar secara full time lah. Maksudnya setiap hari tu ada kelas bahasa Cina dalam 2 jam sehari selama berbulan-bulan, baru kita akan boleh belajar menggunakan bahasa tulisan lah. Macam contoh kalau universiti kan, universiti dia ada kena exam dengan menggunakan Hanzi. So dia akan belajar selama 4 bulan. So setiap minggu tu dia ada berapa jam. So dia boleh lah kita boleh belajar lah tapi dengan menghafal lah untuk Hanzi ni. Jadi Hanzi ni nak tulis ni dia ada step, dia ada pihua dia tak boleh tulis sesuka hati. Maksud dia tak boleh lah awak tengok Hanzi ni, pelajar semua, cikgu-cikgu semua tengok Hanzi ni, mai tulis dia start daripada bawah ni dulu. Daripada bawah ni naik pada atas macam tu. Tak boleh. Dia ada step dia daripada atas ke bawah, kiri ke kanan. Dan kalau kata Hanzi ni baca dia wa, dan Hanzi ni dah termaktub dalam dia punya buku dia 7 step sahaja nak siapkan. Okey, untuk Hanzi yang bawah ni, untuk Hanzi wa ni, untuk siapkan satu Hanzi ni dia dah ada step dia 7 step sahaja. Kalau kita exam, kita buat jadi 6 step, salah. Ada 7,5 step, salah. 6,5 step, salah. 7 sahaja sampai bila-bila 7. Jadi sebab tu dia ada dekat China, dia ada pertandingan Hanzi. So pertandingan Hanzi tu macam mana? Tengok Hanzi terus cakap berapa pihua.
So memang bukan calon-calon orang jugalah boleh jawab on the spot macam tu kan. So kita kena okay, 1, 2, 3. So kita kena gerak tangan. So nak kadang-kadang nak tahu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh tahu. Kita tengok tu kita tahu. Kalau perkataan yang bukan ni, perkataan ni perkataan simple. Dia ada perkataan gabungan 3 hanzi lagi susah. Jadi hanzi ni dia unik, menarik dan sangat kalau saya suka belajar sebab dia gabungan yang menarik lah. Cuma yang dia tak tahan dia kena hafal lah. Sebab hanzi dia tak macam yang kita bahasa Melayu tau. Macam BA bar sampai semua kan. BA bar je tak ada. Dia kalau hanzi ni dia memang kena hafal dan apabila dah bergabung hanzi ni dia jadi perkataan lain. Tapi dia menarik, dia ada dia punya push dia punya simbol dia. Kita tengok hanzi tu kita tahu okey yang ni berkaitan dengan orang, yang ni berkaitan dengan binatang, yang ni berkaitan dengan tangan. So dia ada kesenian di sebalik hanzi dia tu untuk hanzi. Okey. Kalau pinyin, okey yang kedua pinyin ni ialah rumi dia. So maksudnya hanzi yang dalam tulisan warna kuning ni, dah kotak kuning ni, kita tengok macam ni tak boleh baca tapi dia sediakan pinyin. Pinyin ni dia baca dia macam mana hanzi tu? Wo, W-O, wo. So dia ada apa? Kalau pinyin mesti ada contoh-contoh kat atas tu. Mesti ada nada yang di atas tu dipanggil nada. Dia ada nada. Kalau pinyin dia ada nada. Kita tak boleh. Kalau tak kita saja tinggal nada, salah pinyin kita. Pinyin dia adalah wajib. Okey, jadi dan kalau di China dia punya exam dia bagi hanzi kita tulis pinyin dekat tepi. Okey, katakanlah hanzi ni dia bagi hanzi wo. Saya tulis wo tapi saya buat tone yang lain. So jawapan saya adalah salah. Tak boleh. Sebab tu kalau kita orang kalau exam takut kalau pinyin. Sebab nak hafal pinyin agak susah. Pinyin senang. Wo cuma takut dia punya nada tu dekat atas sebab nada tu keliru. Tone 1 ke, kedua ke, ketiga ke, 4. Jadi lebih best exam hanzi. Tapi hanzi pun susah juga. Tapi pinyin lagi susah. Jadi untuk hari ni, untuk minggu ni, untuk 5 hari kita punya program, kita akan belajar menggunakan pinyin. Menggunakan pinyin sahaja. Okey, kita ada 3 asas komponen untuk pinyin. Kita ada 3 asas komponen dia. Okey, yang pertama ialah konsonan, yang kedua vokal, yang ketiga ialah nada. Okey, yang pertama konsonan, yang kedua vokal, yang ketiga nada. Jadi untuk kita cakap ni, kita nak belajar pinyin ni, kita kena pegang dulu sebutan untuk konsonan. So konsonan ni kalau kita macam ABC lah, macam kita nak cakap A kita sebut huruf B, tak boleh lah sebab dia ada certain huruf yang sama sebutan dengan kita bahasa Melayu dan ada sebutan tu berbeza dengan kita. Kita tengok yang pertama. Konsonan dia disebut shangmo. Shangmo bermaksud konsonan dan dia ada 21 huruf konsonan. Dia ada 21. 21. Jadi di sini kita akan belajar sebutan satu persatu. Okay, B, P, M, F. D, T, N, L, G, K, H, J, Q, X, Z, H, C, H, S, H, R, Z, C, S. Okay, B. Kita mulakan daripada atas, bahagian atas huruf B. B ni, dia tak bunyi B. Dia akan bunyi huruf P. Dia akan bunyi huruf P. Po. Dia tak bunyi B. Dia akan bunyi pa, po. Dia akan bunyi macam tu. Jadi, cikgu-cikgu semua boleh notekan. So, B dia akan bunyi, dia punya fahin dia punya sebutan dia ialah huruf P. Sound dia huruf P. Dan sebab tu kita punya orang Cina panggil ayah dalam bahasa Cina dia akan bunyi papa kan. So papa. Tetapi ejaan dia ialah B-A-B-A. Kalau kita ejaan bantu bahasa Melayu dia baba lah kan. Tak, sebab sebutan dia ialah pinyin dia ialah B-A-B-A. Jadi kita kena eja mengikut pinyin dia ialah papa. Sebab tu kita dengar orang Cina cakap papa, papa sebab dia punya ejaan pinyin dia ialah B-A-B-A. Papa. Untuk huruf B. Dan untuk huruf P kita kekalkan huruf P. Cuma kita kena keluarkan angin.
huruf P kita kekalkan huruf P, cuma kita perlu keluarkan angin. Macam mana tu? Po, kita keluarkan angin dekat mulut saja. Daripada mulut saja, tak perlu awak nak tekan daripada perut ni. Ada student akan baca poh, ambil daripada perut nak keluarkan angin. Tak perlu sampai macam tu. Maksudnya po. So B dengan P saya baca dua tu sekali. So pelajar boleh dengar perbezaan dia. Po. Satu B. Po. Biasa. Kalau kita sebut huruf P, kita rasa angin ni keluar dan kena tangan. Po. Okay, sambil tu cikgu-cikgu semua boleh cuba buat dulu tempat masing-masing. Selepas ni saya akan dengar cikgu-cikgu sebut satu persatu lah. Saya akan dengar seorang-seorang punya sebutan. Okay. B, po, P, po. Keluarkan angin. Po. Dah pastikan po keluarkan angin tu bukan daripada tekan daripada perut lagi. Maksudnya kita dekat mulut saja. Po. Dan M, F biasa sajalah. Mo, fo. Po, mo, fo. Macam tu. Okay, D, T, N, L. Okay, seterusnya sebelah D, T, N, L. D ni kita akan bunyi dia huruf T. Dia punya faing dia ialah huruf T. Okay, kalau D, D-I. Adik lelaki, kita dengarkan orang Cina panggil Titi. Titi tu maksud dia adik lelaki. Dan dia punya pinyin dia, ejaan dia ialah D-I-D-I. Kita berbaca lah D-D-F friend lah kan D-D tu. Tak, ejaan dia walaupun D-I-D-I, ejaan pinyin dia, sebutan dia ialah T-T. Sebab D bunyi huruf T. T-T. Okay. Manakala huruf T kekalkan huruf T, cuma sama dengan P itu kena keluarkan angin. T kita kena kekalkan huruf T, cuma T tu kita keluarkan angin. Kalau T, kalau T, kita keluarkan angin. Kalau T dengan D dengan T, saya sebut sekali B, po. So P keluarkan angin, T keluarkan angin. Po, mo, fo, le. Jadi dekat sini kita tengok sebutan dia untuk bahagian yang pertama, untuk garisan yang pertama, kotak yang pertama, kita kena jaga untuk B dengan huruf T, dia bertukar huruf kan. B dia jadi P, D dia jadi T. Kalau P pula sama je kekalkan, cuma dia kena keluarkan angin. Po, mo, fo, le. Okey. Sekarang kita tengok baris yang kedua, G, K, H. G dia akan bunyi K-E. Ke dia akan bunyi ke. G dia akan bunyi ke. Dia bunyi K-E ke dia akan bunyi ke. G. Kalau K, kita kena keluarkan angin. Macam mana? Ke. G, ke, K, ke, H, so H sebutan sama dengan kita lah. So tak ada masalah yang ni. Okay. G dia bunyi ke. K-E, ke. G dia bunyi ke. K kita kena keluarkan angin. Sama dengan huruf P dan juga huruf T. K, ke, H, Jadi kalau sudah sebut G, K, H, ke, Okay, ulang semula daripada B, P, M, F, po, mo, fo, ne, le, ke, Seterusnya, perkataan untuk huruf untuk J, Q, X. Yang ni awalan dia ni, syemuk ni. Macam mana kalau kita huruf J, nak baca macam mana nanti? J, J. Macam mana nak eja? J.
Awak sebut G tu awak kena muncungkan mulut sikit nak bunyi G. Bukan G biasa tu, bukan G biasa tu, bukan huruf G biasa. Dia G, huruf G tapi kita muncungkan mulut. G, J. Kalau Q, dia akan jadi ci. Q, dia akan jadi huruf C. Q akan jadi akan bunyi ci. Sound dia tu ci. X, sound dia ialah C. X dia akan baca C. X dia akan baca C. J, Q, X. G, C. J, G, Q, C, X, C. Q, C, X, C. Senang. J bunyi huruf J. Cuma kita kena muncungkan mulut. G. Macam tu. So ulang lagi sekali. B, P, M, F. Po, mo. For. D, T, N, L. T, N, L. G, K, H, J, Q, X, C. Jadi untuk bahagian atas ni sebutan dia macam kita kata senang sikit kita nak kuasai lah. Cuma yang bahagian bawah tu kita memerlukan sebutan yang kena latihan lebih sikit lah sebab dia akan bunyi macam nak hampir sama nanti. Okey, jadi semula-mula ni Nafsa nak minta pelajar cikgu-cikgu semua cuba dengar lagi sekali sebutan di atas dan cuba sebut dekat tempat masing-masing. Sikit. B, P, M, F. Po, mo. For. Okay, D, T, N, L. D, T, letak tangan dekat mulut ni, rasa angin keluar kalau untuk huruf yang berangin tu. Kalau D, tak rasa angin. Tapi kalau huruf T, kita sebut tu dia akan rasa angin dekat tapak tangan ni. Kita akan rasa angin. N, L, G, kita akan sebut K, G dengan K bunyi hampir sama juga. Bunyi sama. Cuma bezanya K tu kita keluarkan angin. H sama. Okay, J, Q, X. J, Q, X, C. Okay. Nak minta cikgu sebut untuk 4 kotak tu boleh? Boleh. Okey, boleh cuba dulu cikgu Muhammad Fir ke? Okay. Sebab dia keluar nama huruf macam tu tau. Terkena lah. Terkena. Oh, Muhammad Firdaus bin Nur Zahari ke? Ya. Okey, cikgu boleh cuba? Okay. Saya cuba. B, P, M, F. Po, mo, fo. Okey. D, T, N, L. T, N, L. G, K, H. K, H. J, Q, X. G, C. 6了，发音很标准哦。Cikgu Firdaus dah belajar Mandarin ke? Zaman dulu. Tak ingat dah. Zaman dulu. Okey, sebutan tu lembut. So perbezaan dia tu ketara lah. Ada beza antara huruf B, P, D, T, G, K, J, Q, X. 谢谢老师cikgu Firdaus. Okey, langsung minta cikgu Linda Ibrahim. B, P, M, F. P, M, F. D, T, N, L. T, N, L. G, K, H. K, H. J, Q, X. G, Z, C. Q bunyi macam mana cikgu? C. Ci.
Ci. Ci. Okay, kejap Cikgu Linda. Cikgu Linda dah nama group 1 ke group mana? Group 3 ke mana? Grup 3. Group 3. Ah. Nama penuh? Azlinda Abdul Rahim. Oh, Azlinda. Oh, nampak Linda. Okey. Okey, saya cikgu sebutan pun okey. Ringan saja menyebutnya. Okey sebutan cikgu. Okey, saya nak minta cikgu NTS. Apa dia tu? NTS. Nurashila. Norashila. Oh, okey. Okey, cikgu Norashila boleh cuba? Okay, BPMF. Mofo. DTNL. Nele. GKH. JQX. JGC. J macam mana bunyi dia? J. G. G. J dia bunyi huruf G, cuma kita kena munculkan mulut. G dia bunyi macam tu. GGC. G. J, cuma J saja cikgu boleh betulkan, yang lain sebutan pun okey. Okey, sia-sia cikgu. Sekarang saya minta Azli, cikgu Azli. Okay, cikgu Azli boleh ni? Okay. No respon cikgu Azli. Okay, kalau tu boleh minta dengan cikgu Hiliyah Amani. Cikgu nama apa cikgu? Yang ni, yang gambar background dia yang awal-awal tu. Saya tak dengar suara cikgu. Cikgu tu mungkin tak buka ni kot, tak buka mic. Tak dengar suara cikgu juga. Okey. Tak apa. Cikgu Zulkifli. Boleh cikgu? Okay. BPMF Mofo. Okey. DTNL Nele. GKH JQX GCC. Okey. J cikgu tu sikit G. Dia bukan G betul? G. Kalau Q tu dia C. Ringan. C. Yes. Okey. Terima cikgu. Okey, saya minta cikgu ni, cikgu apa, Wan Muhammad. Okay, alors je BPMF Mofo Okay. DTNL Nele GKH JQX Okay, semula. J macam mana cikgu? G. Huruf G, ingat huruf G. Cuma kita sebut tu, munculkan mulut. G. Macam tu. G. Okay, right. Q? Kalau Q? Q, T, X? C. Okay, sia-sia langsung. Sia-sia cikgu. Okay, seterusnya langsung nak minta People and Beauty channel. Siapa? Silka. Boleh baca?
B C M F P M P D T N L T N L G K H K K H J Q X T Yang apa Hiliyah Aman ni boleh okey dah tutup dah. Macam mana ni Simple and Beauty ni nama awak apa Sulha. Sulha. Okey Sulha. Sulha. JQX macam mana Lasha tim pun tahu lah tadi tak berapa tak dengar sangat. JQX saja. G T C Okey G T C. G T C Okey. By Zura. Banyak tanya. Intan by Zura. saya. Okey cikgu Okey. Intan cuba. B T M F tengok okey. Popo mofo Semula. Popo mofo Okey P keluarkan angin. P tak keluarkan angin. Popo mofo Popo mofo D T N L T T N L okey. G K H K K H J Q S G G C Okey G T C. Okey sia-sia cikgu by Zura. Okey so Lasha minta Izzah Zulkifli. BPMF Popo Mofo DTNL TTNL GKH KKH JQX G G C GTC. Okey. Yang lain kita akan sambung yang untuk huruf yang ni lah untuk GQX. Okey. Untuk kita sambung ZH, CH, SH. Okey, kita tengok sini sama-sama kita tengok. Kita kena tengok juga saya punya webcam sebab untuk ZH ni dia akan bunyi Z yang bunyi Z. CH dia bunyi C, SH dia bunyi sh. ZH Z, CH C, SH sh. Kalau kita baca straight tiga tu Z C sh. Z C sh. Okey. Macam mana nak beza dia? Nak beza dia kalau ZH tu, ZH kita kena kacik gigi kita tarik mulut ke belakang. Z. Nak bezakan bunyi dulu tau. Maksudnya hari ni kena buat lah. Bukan maksudnya lepas ni nak cakap tu ZH tu kena kita tak. Hari ni saja untuk kita berlatih sebutan dia tu. Macam mana nak bezakan ZH bunyi dia? ZH kita kacik gigi dan kita tarik ke belakang. Z. Bukan Z. Dia bunyi Z. Dia bunyi Z. Tapi kita kena Z. CH dia ringan sikit. Kita kacik juga gigi tapi tak perlu tarik mulut ke belakang. Cuma C saja. C. Kalau ZH tu seksa lah nak kena tarik ke belakang mulut nak bunyi Z dia tu. Z. CH C. Kalau SH biasa tak perlu kacik gigi, tak perlu tarik mulut. Sh. ZH Z, CH C,
sh, sh. Lausha. Yup. Sekali lagi yang ZH tu macam mana? ZH, dia bunyi dia z. Okay, macam mana kita nak buat z tu? Kita kacik gigi kita sebelum nak buat masa kita akan sebut tu sambil kacik gigi dan kita tarik mulut kita ni habis. Macam habis boleh. Z. Macam tu. Dia akan bunyi tu beza dengan CH. Sebab kalau kita tak buat macam tu, kita akan sebut nanti ZH pun sama bunyi, CH pun sama bunyi. Kalau SH je lain sikit. ZH, z, kacik gigi, tarik ke belakang, z. TH, ch, biasa saja. Kacik gigi tarik sikit biasa, ch, santai-santai, boleh. Kalau SH tak perlu buat apa-apa, tak perlu kacik gigi, tak perlu tarik mulut dah. Sh. Kalau Lausha baca straight 3 tu, yang kita boleh dengar dia punya beza dia. Z, ch, sh. Z, ch, okay, kalau huruf R macam biasa. Kalau dekat depan, R macam biasa. Kalau dekat belakang, dia ada R biasa. Cuma kalau macam China punya, dia akan bunyi R kat belakang. Kalau kita dengar waktu cakap slang bunyi R banyak kan, ni China. So itu orang China punya. Malaysia dia cakap guna R kat belakang. Macam orang Malaysia ni China li. Dah, awak pergi mana ni China li. Kalau China punya ni China macam tu. Okay, kalau ni cuak shema. Okay, Malaysia ni bukan Malaysia, maksudnya Guangzhou ke China sebelah bawah dengan ni cuak shema. Okay, China kalau sebelah atas, sebelah Beijing sana, Shanghai dia kan ni cuak shema. Sebenarnya ada R dekat belakang. Dengar je R dekat belakang tu tahu kan, mesti China punya orang ni. Bukan China Malaysia punya. China Malaysia dia tak bunyi macam tu. Okay. ZH, CH, SH. ZH, Z, CH, ch, SH, sh. Yes. Sekarang kita tengok huruf sebelah tu, sebelah kotak yang seterusnya ialah ZCS. ZCS. Z, Z. Z sahaja, Z. Z sahaja, Z. C sahaja, C. C sahaja, C. Cepat, C. S sahaja, S. Terengganu, nak S. Jadi untuk S kita senanglah kan. Untuk SH pun senang sebutan je, cuma kita kena jaga sebutan Z, C. Kalau Z, Z. Senang ni. Z. Kalau C, C. Cepat. Bukan cepat tu, ya cepat. Macam orang pelik sikit ke. Cepat, C. Kalau S, S. Kalau huruf untuk ZCS kita sebut, Lausha sebut terus semua tiga-tiga tu dia akan bunyi Z, T, S. Z, T, S. Okay, sekarang Lausha sebut huruf Z. Z. Kalau sebut ZH, Z. Kalau ZH, Z saja dengan ZH, Z. C saja, T. CH, ch. Kalau C dengan CH, ch. S saja, SH, sh. S dengan SH, sh. Jadi untuk ada H tu kita kena pekatkan sikit, kita kena dalamkan sikit dia punya sebutan tu. ZH, right. Macam mana kita nak bezakan dia? Kita kacik gigi dan kita tarik mulut ke belakang habis. Macam Z. Dah. CH, Nanti tanya Ambil. Z balik kau. Ch. Kalau C ni
Kami mesti belajar pernah dengar kan? Cefan. Cefan. Cefan tu maksudnya makan. CH dia punya ce. Cefan punya ce. Siapa lagi? SH shi. SH dia akan sebut shi. Dia suara lah. Dan R ialah R sebutan biasa dan kalau di belakang dia bunyi R macam itulah. Okey, kalau Z sahaja z. Z sahaja z. C sahaja c. C. S sahaja s. Okey, boleh? Boleh kita dengar sebutan daripada pelajar? Boleh ya? Okay, saya minta Wan Mariani. Nak mula dari mana ni? Dia mula daripada ZH. Kita ambil yang bahagian bawah saja. Okey, ZH tu saya sebenarnya confused. Kalau kita nak eja dalam bahasa Melayu lah untuk kita nak belajar sebut je macam mana tadi? Kata kecil gigi kan? Kalau kita nak eja huruf J ke Z? Kita nak perumpamaan macam mana? Sebab saya tak boleh bagi huruf juga tahu sebab saya pernah bagi huruf dulu sebelum ni mengajar pada pelajar saya. Dia jadi kita eja macam ni. Dia apabila dia eja sendiri dia bunyi lain. Waktu lepas dia akan jadi sound tu lain. Dia akan sebut bunyi macam kita ce. Dia akan jadi macam tu. Jadi cuba kita fikir je. Apa yang perumpamaan dekat dengan bahasa Melayu je? Maksudnya huruf J ke apa kalau kita nak eja untuk ingat tu, untuk kita ingat sebutan tu. Jemput je. Je Je, jemput. Okey, je. Tapi nak sebut dia tu, cikgu nak sebut dia dengan tepat, cikgu kena kacik gigi, cikgu tarik ke belakang. Je. Huruf tu je, bunyi the sound tu je. Tapi nak suruh tepat, kacik gigi, tarik. Je. Gitu. Betul tak? Betul. Okey, mulai. Belajar. Tak apa. Je, Okey. Z, C, S, Z, C, S. Boleh pun cikgu. Cuma huruf Z cikgu tu nanti kita kena dalamkan lagi. Tapi sebutan ni kalau pada hari pertama boleh sebut macam tu dah kira bagus lah. Sebab kita dah boleh bezakan Z, C, S, point kita utama. Tapi cikgu ni dah sampai target lah. Cuma kalau Z tu nanti cikgu kalau boleh Z tu dia akan bunyi Z. Z, C, S. Macam tu. Z, C, S. Betul. Okey. Saya cikgu. Okey, seterusnya langsung minta Nur Akmalina. Okey, ZH Z okey. C A. Lepas tu ZCS Z C S. Boleh cikgu ulang lagi sekali tak yang ZH tu? Saya tak dengar dengan jelas tadi. ZH ZH. Sh. Biasa cikgu. Relax, tak apa masalah. ZH tu kita bunyi Z bukan C. Z. Sh. Okey, cantik. Lepas tu kalau ZCS Z C S. Z C S. Okey. Terima cikgu Akmalina. Okay, seterusnya langsung minta Nur Hazlini. Ya. Okey. Pertama tu ZH kan? ZH, ZH. SH, R. ZH, CH, SH. J, C, Sh, ZCH, Z, C, S. Okey, kalau selalu sekali lagi ZH tu macam mana tadi? ZS, J, CH, C. Okey. SH, Sh. Okey, cantik. Sebutan
Jelas sebutan dah hampir tepat lah. Okey, sisi Cikgu Nur Hazalini. Sama-sama. Seterusnya langsung minta Muhammad, Cikgu Muhammad Syauqi. ZH. Dengar cikgu. Dengar. Z, sh, sh. Okay, semua. Z, z, ch, s. ZS, cikgu sebut macam mana tadi? ZS? Z, Tak, Z. j, Jemput, Z. j, Yeah. ch, sh, Okay. Kalau Z. Z, CS, z, Z, ch, s. Z, C, okay. Jadi Z, untuk C, sebutan S. ZH tu cikgu, nanti untuk cikgu sebut ni, sebut kita ingat jemput Z. Cuma cikgu kena macam, kita kena pekatkan sikit lah. Maksud sebab tu saya minta macam kasih gigi dan tarik lah. Z. Bukan dia akan keluar yang tu lah. Tapi sebutan cikgu pun dah okey. Okay, sia-sia cikgu. Okay, seterusnya langsung minta Muhammad Khairul. Muhammad Khairul Azizan. Ya. Nah. ZH, Z, CH, C, SH. R, SH bunyi macam mana? SS, Sh, okey. C, Z. Z bunyi macam mana S, tadi? Nine berwarna. Okay, kalau ZH, CH, SH, tadi cikgu tak masalah lah, saya dengar pun okey. Z, Ch, Sh kan? Untuk Z, CH, Z, C, S. Okay, nanti cikgu boleh ni lah. Seterusnya langsung minta Mariam, ada? Ada. Okay, Mariam cuba. Lidah saya payah sikit ni sebab saya bukan orang Melayu. Orang mana? Tak apa, saya sebut dulu. Kalau salah tegur dah. Kita belajar biasa dah cikgu. Baik, ZH dipanggil Z. Salah awal lagi. Okay, tak apa, cikgu cuba sebut dulu. ZH dipanggil Z. CH, SH, Ch. Okay. Kalau Z saja? Okay, R dipanggil O. Okay. Z, Z, C, T. Cepat. S. Okay. Cuma kat sini cikgu, kalau untuk Z sahaja, Z macam tu. Kalau ZH kan, ZH kita dia bunyi J, tapi kita nak sebut tu dia bunyi makhraj dia itu sikit, kita akan sebut, kita kena kacik gigi, kita kena tarik. Z bukan Z, ZHE, kacik gigi nak sebut tu Z, sambil tu kita tarik, kita kacik gigi, kita tarik ke belakang. Z kecil. Z. C tu CH. Z. Okey. Z. Okey. Semula. Nak ulas semula ke macam mana? Tak apa. Dah okey dah cikgu. Okey, sia-sia. Okey, Atirah ada ke? Okey, cikgu Hiliah Amani tu dah boleh ni ke? Boleh dengar suara ke? Boleh. Dengar tak? Adib Mujahid. Oh, Adib Mujahid. Okey. Okey, cuba cikgu. Kita try ZH, Chair, jadi CH, Chair, SH, Chair, okey. Up, Z, Z, tidak. Bunyi huruf Z kan? Z, C, T, S, S,
Esa. Okey. Sebutan cikgu pun okey, cuma dekat depan nanti ZH nantilah cikgu. ZH tu kena itu sikit lah. Z. Boleh cikgu? Jangan tak boleh nak besok. Z ke J. Z ke J. J. Z. Kalau CH cikgu sebut betul dah. Cepat. Cikgu sebut betul. SS cikgu sebut betul tadi. Cuma ZS dia dah hampir, cuma cikgu nak kemaskan sikit sebutan. Boleh cikgu? Boleh. Rohana ada? Rohana binti Daud. Bayang. Okey. Jadi tengok Ada cikgu. Ada? Okey. Saya cuba ya cikgu ya. Okey. J, sh, Okey. z, j, s. Okey, sebutan okey, cuma Z tu. Z saja tu. Z bukan z. Z, Ha. ch, s. Okey. Okey, boleh sebut Z, ch, s. Okey, sia-sia cikgu. Okey, seterusnya kita seterusnya kita tengok yang seterusnya. Okey, selepas pada consonant kita masuk dia punya vokal dia. Mana ni? Okey. Okey, vokal dia ada 4. Vokal tunggal, vokal majmuk, vokal sengau dan vokal R. Jadi vokal tunggal ni hanya ada 7 perkataan sahaja. 6 perkataan sahaja. Jadi di sini tones tu, nada tu akan berada di atas huruf vokal tunggal. Nada ni akan berada di atas huruf ni sahaja. Okey, untuk vokal tunggal sebutan dia sama dengan kita A, E, I, O, U. Sama dengan kita. Cuma untuk U titik tu kita akan baca dengan huruf E. Kita sebut E tapi mulut kita muncung. Banyak muncung punya mulut lah untuk bahasa Mandarin yang gini. Kita sebut macam tu. Jadi U titik bunyi dia U. A, O, E, I, U. So U titik kita akan baca U. Okay, yang kedua vokal majmuk ni vokal gabungan lah. Cuma vokal gabungan ni kita akan belajar, saya akan baca seminta lalu, tapi dalam sebutan nanti kita akan belajar untuk yang seterusnya, untuk vokal-vokal kita yang terpilih kita akan tekankan yang tu. Jadi vokal majmuk ni AI baca macam biasalah I, O, O, U, O, A, E, A. Cuma kalau I, A, E, A, O, I, U. So kalau I ni dekat depan ni kita baca ia, iau, dia tak bunyi I, dia kan bunyi huruf Y. Ya, ye, yau, you. Jadi kalau untuk AI, untuk vokal majmuk, baris yang kedua ni, dia akan dibaca I ni akan bunyi huruf Y waktu kita baca. Ya, ye, yau, you. Dia tak bunyi I. Dia hilang bunyi huruf I. Okay, kalau UA, wa, o, y, ui. Lepas tu kalau UE, kalau U titik E ni kita akan baca yue. Okay, seterusnya yang ketiga vokal, yang ketiga ialah vokal sengau. Masa sengau ni macam kita lah an, eng lah. Macam kita punya bahasa Melayu jugalah kan. An, eng. Jadi an, tak masalah. An, en, yan. So macam yang ni I-A-N. Yan. Dia tak bunyi ian. Dia akan bunyi yan, yuen, yun. Okay. U titik A-N. Dia akan bunyi yuen. So U-N, yun. Okay, A-ang, A-N-G, tak masalah ang, eng. Okay, I-A-N-G, dia bunyi yang. I-ing, I-N-G, dia bunyi ing. Sebab I-N, dia tak ada bunyi apa-apa. Kalau I-A, okay, yang ni kenapa nak bunyi macam dia? Sebab dia I dan belakang dia huruf vokal. So dia akan jadi Y, I tu. Yang. Okay, kalau I-N terus, tak ada masalah. Ing biasa. Okay, yang bawah ni U-A-N. Yuen, weng, yong, Y-I-O-N-G, dia akan bunyi yong, dan O-N-G, ong macam biasa.
Jadi kat sini sebutan dia kita akan tengok kalau huruf I lah. I tu dia bunyi huruf Y terus. Kalau U titik nak bunyi macam mana? U titik tu dia akan bunyi U sebab U titik tu asal sebutan dia ialah U. Jadi kalau UE, UE untuk vokal majmuk, UE tu kan yang sebulatkan tu kita akan baca UE. Kalau macam untuk vokal sengau, okey. Yang ni lafaz bulatkan ni untuk lafaz vokal sengau untuk line yang kedua yuan, dan yun, U titik N, yun. Kalau UAN, yuan, macam tu sebutan dia. Okay, dan seterusnya yang vokal yang last kali vokal R. Vokal R ni kita akan sebut contoh kalau R di belakang Kalau R kita Malaysia dan China, dekat China sebelah selatan disebut R sahaja. Tapi kalau China dekat Beijing dia akan sebut R. So R dia tu dia lebih sikit tekankan sikit dia punya slang untuk R. So R macam tu. Okay, selepas pada 3 komponen ni, kita ada 3 komponen untuk pinyin. Untuk konsonan kita pelajar semua pun dah boleh kuasai. Vokal, so vokal ni tak ada masalah. Kita akan ulang selalu dalam kelas untuk untuk vokal yang kita belajar tu kita akan belajar dekat situ, tekan kat situ. Dan yang ketiga sekarang kita masuk tentang nada. Kita akan masuk tentang nada. Okay, nada ni adalah disebut dalam bahasa Cina disebut sheng tiao. Dia ada 4 nada. Dia ada 4 nada dan ada 4 sheng tiao. Sebab tu kita dengar Cina cakap ni naik turun. Pasal kadang macam marah je kan. Kita cakap baik-baik cakap marah je. Tak. Kadang-kadang dia bukan marah pun, kadang dia punya ada tones tu, certain huruf pinyin tu ada yang tones yang keempat. Maksud tones yang keempat yang belakang sekali ni. Okay, dia ada 4 tones. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 nada. Okay, dia ada 4 nada. Okay, nada yang pertama dia sebaris. Sebaris macam mana? Dia keluar daripada mulut kita ni. Nada je, sebaris je. Sebaris saja. Kalau nada yang kedua daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas saja, daripada mulut kita ni kita naik ke atas. Okay, nada yang ketiga kita turun, dia naik. Kita turun, kemudian naik. Dia berdengung nada yang ketiga. Macam mana? Nada yang ketiga. Nada yang keempat, marah. Marah tu macam mana? Dia daripada atas, dia mula daripada atas turun ke bawah. Dia beza dengan nada yang kedua. Sebab nada yang kedua daripada bawah naik ke atas. Nada yang keempat dia daripada atas turun ke bawah. Dia marah. Macam tu. Okay, jadi kalau 4 tones tu, baca dia macam mana? 4 nada. Jadi kita ni orang Asia, kita akan banyak masalah untuk sebutan nada pertama dengan nada kedua untuk kita buat belajar. Sebab bunyi hampir sama kan, dia terangkat sikit je nada yang kedua tu. Kadang-kadang kita sebut sama je, disebut tons pertama ke tons kedua. Nada yang ketiga dengan 4 tak ada masalah. Sama dengan kita senang kita perempuan kita dengan Quran. Nombor 3 kita dengung. Nombor 4 matikan terus. Senang. So kalau 4 marah terus. So untuk 3 yang keempat tak ada masalah. Nada pertama, nada yang kedua. So nada yang pertama daripada mulut keluar baris dia macam tu. Kita kalau nak praktis untuk nada memang kita kena main isyarat tangan dulu. Kita menggunakan bantuan benda lain. So contoh itulah guna pembaris ke apa. Jadi kita kena gunakan tangan untuk kita balancekan nada tu dulu. So yang pertama tones yang pertama dia akan keluar daripada mulut Nada yang kedua dia naik ke atas, dia marah, dia lepaskan ke atas. Maksudnya masuk waktu cakap nanti tak perlu nak gitu. Maksudnya kita sekarang je, untuk kita berlatih ni je. Untuk kita nak berlatih, kita nak tahu macam mana beza tu kan. Beza tones kedua, tones pertama tu. Jadi hari ni macam tu dah sikit. Jangan risau masa dekat luar nanti nak cakap dengan kawan-kawan bukan cakap macam ni dengan Cina. Sekejut dia kepala-kepala kita naik kan. Jadi ingat yang pertama sebaris keluar daripada mulut. Yang kedua menaik. Lepaskan. Yang ketiga
tiada masalah. Dengung. Dengung tu macam mana? Turun, lepas tu naik. Turun, lepas tu naik. A. Okay, yang keempat, marah. A. Nah, itu adalah 4 nada. Jadi tone pertama, kedua, ketiga, keempat. A. Jadi 4 nada. Dan nada ni dia akan letak atas huruf vokal tunggal. Dia akan letak di atas huruf vokal tunggal. Atas huruf ni je, awak jangan pergi letaklah atas huruf N ke, atas huruf G ke, tak ada. Dia atas huruf A, E, I, O, U dan U titik sahaja. Okay, dan contoh kan, atas huruf ni, contoh huruf P, A, I ni. P, A, I ni ada 2 lah. Vokal tunggal macam mana kita letak? Kalau macam ni dia ada cara dia ada formula dia untuk macam mana kita nak letak tones. Kalau kita belajar secara ni, kita akan belajar lah kalau ada exam kan. So untuk yang ni tak perlu belajar lah. Dia biasanya kita akan mula-mula kita cari huruf A dulu. Kita akan cari tones atas huruf A dulu. Kalau ada huruf A, kita letak terus atas huruf A. Macam tu. Kalau tak ada huruf A, huruf E lah kat situ. Kalau huruf E, baru kita cari. Kalau huruf E, apa kita letak selepas huruf A? Huruf A tu, dia ada turutan dia lah. Kita nak letak atas A. Lepas A, huruf apa? Huruf E. Lepas huruf E, huruf apa? Huruf I ke, huruf U ke, huruf O ke, dia ada step, dia ada formula dia. Jadi kat sini cuma pelajar kena tahu, tones ni dia hanya berada di atas huruf vokal. Katakanlah dalam suku kata tu ada 3 huruf, ada 3 huruf suku kata, dia akan terletak pada huruf pertama, huruf A, kalau ada huruf A dan formula yang seterusnya lah. Okay, yang tu kita tak perlu bincang lah yang tu sebab yang tu tak masuk dalam kita punya syllabus kita lah. Sebab yang tu pun tak guna juga yang tu. Okay. Jadi kat sini di atas huruf A, atas huruf E, I, O, U dan U titik. Tones akan ada di atas huruf ini sahaja. Okay, sekarang kita tengok nada dan maksud. Nada dan maksud. Nada. Nada ni kita kena faham. Nada ni dia bukan satu nada tu satu maksud. Tak ada. Maksudnya saat kita sebut nada tu, kita nak sebut baik, kita sebut suka hati je nada ikut kita nak tone sampai berapa, tak boleh. Sebab setiap nada ada maksud yang tersendiri. Contoh di sini saya bagi contoh BAO. Untuk Hamzah, untuk suku kata BAO. BAO kita akan baca pau. Okay. Dia ada tones pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay, dia ada 4 nada. Jadi yang pertama pau bermaksud baik. Pau. Tones yang kedua bermaksud nipis. Pau. Tones yang ketiga bermaksud kenyang. Pau. Tones yang keempat bermaksud peluk. Jadi di sini sebab tu kita kena jaga sebutan kita. Okay, jaga sebutan kita. Jaga sebutan tu macam mana? Kita nak sebut apa? Kita nak sebut baik. Kita kena tahulah nada yang keberapa. Kita nak cakap kenyang. Kita kena tahulah nada yang keberapa. Kita nak cakap nak peluk baby tu. Kita kena tahu tones yang keberapa. Kita nak cakap kertas ni nipis. Kita kena tahu tones yang keberapa. Takkanlah tiba-tiba awak cakap kertas ni nipis lah. Awak cakap, zang hen bao. Maksud dia, kertas ni sangat kenyang. Bukan tak. Tak mungkin lah kan. Mesti, zang hen bao. So kita nak tones yang kedua. Hen bao. Nipis baru tahu. Maksudnya kertas ni sangat nipis. Cakap, makanlah lagi. Aku yau lah. Wo pao lah. Maksud pao lah. Kita berdengung. Wo pao lah. Jadi saya sudah kenyang. Kita cakap saya sudah kenyang. Wo pao lah. Takkan tiba-tiba kita nak cakap saya peluk sudah. Kan kita cakap kita dah kenyang. Kita boleh sebut wo pao lah. Tones yang keempat. Jadi maksud yang lain. Jadi di sini, kesimpulannya di sini, setiap tones tu, setiap huruf BAO tu bukan satu maksud lah. Maksudnya bukan kita boleh mewakili semua apa kita nak pau kan. Tak. Kalau pau, tones pertama baru kita tahu. Okey, ni maksud dia back. Okey, pau, tones yang kedua, maksud dia apa? Pau, tones yang ketiga, maksud dia apa? Pau, tones yang keempat, maksud dia apa? Jadi sebab tu ada student dia akan WhatsApp kat saya. Lausha, contohlah, pau ni maksud dia apa Dia pergi bagi yang BAO saja. Okay, BAO tak ada tones. Dia kata saya tak boleh nak bagi maksud ni. Saya tak tahu awak nak cakap pasal apa. Okay, dia cakap yang macam ni Lausha. Wo pau le. Dia tak bagi tones. Oh, okay. Mungkin dia nak cakap,
saya dah kenyang ataupun saya dah peluk. Dua tu. Oh, saya tengah cakap pasal, kalau kita orang cakap tengah pasal makan. Okay, means maksudnya saya tengah makan. Jadi kat situ, kalau dia bagi je perkataan BAO dekat kita, kita tak nak bagi tahu. Kita terus bagi tahu ni maksud apa sebab kita tak tahu dia tengah cakap pasal apa. Sebab tak ada nada. Tapi kadang-kadang kalau bagi nada pun kita tak boleh tahu. Dia nak cakap pasal apa, tiba-tiba dia bagi kosong macam tu, tak ada nada. Ada nada tapi kita tak nak tahu apa yang dia nak. Dia nak maksud tu beg ke? Dia nak maksud kadang-kadang macam contoh macam ni kan. Contoh saya BAO. Kita cari perkataan pau. Pau ni bukan ada 4 perkataan tu saja tahu Hanse dia. Tadi kita tengok kat sini, kita tengok dekat modul kita ni, pau ni dia ada 3 Hanse kan. Pertama, kedua, ketiga, keempat kan. Tak, sebenarnya kalau BAO, tones yang pertama ni dia ada berbelah-belah maksud pula. Berbelah-belah Hanse. Banyak Hanse. Contoh dia macam mana? Kita boleh tengok kat sini. BAO. Yang keluar dekat bawah tu, 7 tu, Hanse untuk BAO. Tapi tak tahu Hanse yang tones yang keberapa. Okay, dan bukan 7 ni saja. Kita boleh klik lagi kat tepi ni. Ada berapa? Satu, ada lagi 7. Ada lagi 7. Ada lagi 7. Ada lagi 7. Ada 5 kali tekan 7. 7 kali 5, 35 Hanse. Tekan lagi. Ada lagi. 6. Ada lagi. Semua ni untuk BAO punya Hanse. Untuk BAO punya pinyin. Jadi kita tak boleh kata BAO tones yang pertama ni. Okay, BAO tones yang pertama ni Hanse ni saja. Tak. Dia ada berpuluh Hanse lagi. Dia ada berbelas Hanse lagi. Lepas tu BAO tones yang kedua. Ada berbelas lagi Hanse. Bukan Hanse ni saja. Jadi sebab tu kita tengok kalau pinyin ni kita akan faham berpandukan ayat. Tiba-tiba dia bagi. Kita boleh faham kalau macam kata kerja, kita tahu kata kerja apa. Tapi kalau macam perkataan-perkataan yang nak buat ayat semua tu, kita akan fikir, apa benda dia nak cakap ni? Kita nak tengok juga ayat dia, apa maksud dia. Kadang tiba-tiba dia bagi pinyin saja. Kita tak nak expert juga apa yang dia nak. Kita kena tengok dia punya Hanse. Dan kita kena tengok dia punya tones dia tu macam mana, nada dia tu macam mana. Okay? Jadi kat sini, kesimpulannya kat sini kalau kita nak cakap satu-satu perkataan tu kita kena tengok dia punya, kita kena tengok dengan tepat dia punya pinyin lah. Biasanya kita takut dia tukar macam ni lah. Okay, pau, 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 pau. So biasanya yang ketara sangat kita belajar ni kita akan bertukar sebutan untuk 4 dengan 10. Kan kalau 4 se, kalau 10 shi, jadi kalau 14 shi se, kalau 40 se shi, 44 se shi se. Jadi kat sini kita akan ramai yang keliru sebutan kat situ nantilah. Macam mana nak beza bunyi dia, macam mana nak bezakan tadi yang macam sebutkan bunyi sebut yang sama. Sebab kita akan keliru dengan dia punya sheng tiao. Kita akan keliru dengan dia punya sheng tiao. Kita nak cakap nak jumpa pukul 4 petang, tapi kita cakap jumpa pukul shi. Shi tu maksudnya 10. Kalau 4 se. Jadi kat situ kita dah misunderstand kat situ kan. Kita jadi dah salah faham lah kat situ. Jadi kita kena jaga dia punya sebutan untuk pinyin dan juga dia punya untuk sebutan pinyin kita kena jaga dia punya sebutan nada. Okay, nada dia nada yang keberapa. Okay, sekarang kita tengok di sini. Okay, ini adalah latihan sebutan untuk nada. Pelajar dah tahu tadi kan, kita dah belajar tadi. Kita akan untuk kita punya bahasa Cina kali ini kita akan belajar fokus menggunakan pinyin sahaja. Menggunakan pinyin sahaja. Okay, dan pinyin tu dia ada 3 komponen. So yang pertama konsonan dan vokal dan yang ketiga ialah nada. Okay, pelajar dah tahu dah, semua dah ada. Okay, pinyin tu dia ada vokal, dia ada konsonan. Mana konsonan dia? Ada W. Okay, O dia punya, kita punya vokal dia. Jadi dan atas O ni dia punya nada dia. Jadi kita tak ada masalah, kita dah boleh kuasai untuk sebut tone, kita sebut pinyin tu macam mana. Kita dah belajar untuk konsonan, huruf konsonan kita dah belajar. Dan kita dah tengok untuk vokal majmuk macam mana dan kita dah tahu sheng tiao dia macam mana bunyi dia. Sekarang kita tengok untuk gabungan suku kata, okay, gabungan huruf. Okay, kita tengok di sini. Okay, BA. BA dia akan bunyi pa. Okay, BA dia akan bunyi pa. Jadi saya akan baca dengan 4 nada. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dia ada 4 nada. Saya akan baca dengan 4 nada. BA dia bunyi ba. BA dia bunyi pa.
pa, 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 pa. Kalau P-A-I, dia akan bunyi pai. P tu kena keluarkan angin. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Okay, kalau untuk D-I, D-I kita akan baca dengan D akan bunyi dengan huruf T. T. T, 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 T. T, 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 T. F-E-N. Bunyi macam mana kalau F-E-N? F-E-N bunyi macam mana? Ha? Fern. Fern. Fern no sure. Fern. Ha. Fern. 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 4 nada berbeza. Dan M-E-N, meng ke meng? Meng. Meng. Meng, 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 meng. Meng, 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 meng. Ingat, kalau kita nak berlatih, kita kena tangan kita tu kena bergerak ikut dia punya arah. Kalau yang pertama, meng, kita akan keluar daripada mulut straight je. Meng. Kalau yang kedua, dia menaik daripada bawah ke atas. Meng, meng. Yang ketiga, dia turun, dia naik. Meng, meng. Okay, yang keempat, matikan terus. Meng, meng. Okay, untuk perkataan S-H-I. S-H-I kita akan baca shi, 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 shi. Shi, 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 shi. S-H-I. Shi, 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 shi. Sekarang perkataan C-H-A-N. Kalau C-H-A-N bunyi macam mana? Chan. Chan, C-H-A-N, dia akan bunyi Chan. Chan. Jadi dia akan jadi Chan, 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 Chan. Chan. Chan, 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 Chan. Dia akan bunyi C-H-A-N, dia akan bunyi Chan. Kalau Z-H-A-N dia bunyi macam mana pula? Chan. Ha? Jan. 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 Zan. Z-H-A-N dia akan bunyi Zan. Kenapa? Tu ada student tanya, Lausha tadi kan kita Z-H kan kita nak kacik gigi, lepas tu kita nak tarik mulut ke belakang. Okey. Kalau dah boleh bezakan sebutan dia, tak perlu nak buat, tak perlu nak buat. Tapi kalau tak boleh lagi, awak sebelum sebut huruf Z, Zan, Zan tu, awak jangan sebut Zan. Bukan Zan sebutan dia tau, Zan sebutan dia. Jadi kita kena kacik gigi siap-siap. Kacik gigi siap-siap, tertarik, ready nak tarik mulut. Zan, Zan, baru kita bunyi sebutan dia Zan tu. Kalau you tak buat tu, dia akan jadi Zan. Zan tak, bukan sebutan Zan. Zan tu sebutan tanpa huruf H. Zan. Okay, kan ni Z-H-A-N kita sebut Zan, Zan. Z sebelum kita tarik gigi tu, sebelum kita sebut tu kita ready gigi kita tu, nak kacik tu. Zan, 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 Zan. Kalau dengan C-H-A-N, Chan, lembut dah. Kan ni tak perlu nak kacik gigi, nak tarik mulut dah, tak perlu dah. Chan, 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 Chan. Okay, yang ke seterusnya ialah T-I-A-O. T ni macam mana kita nak keluarkan suara kita nak sebut dia ni? Macam mana nak sebut untuk huruf T-I-A-O? Tiao. Tiao. Okay. T dia akan bunyi, dia akan kena keluarkan angin kan? So, tiao, 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 tiao. Tiao, 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 tiao. Dan last kali R-A-N-G, saya tak ada masalah lah yang ni sebab sama dengan kita je rang kan? Rang, rang,
rang, rang. Rang, 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 rang. Untuk perkataan rang. Okay, boleh ke pelajar untuk perkataan Lausa sebutkan untuk hari ini? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh Lausha. Ciao yang ketiga tadi macam mana? Ciao yang ketiga. Yang ketiga TIAO ke? Ha. Okay, Nak sebut yang ketiga. Terus yang ketiga ke macam mana? Terus yang ketiga. Tiao. Tiao. Okey, terima kasih. Okey. Pelajar boleh tengok sekejap perkataan ni. Sekejap lagi saya nak minta pelajar baca, saya nak dengar cikgu-cikgu semua sebut dia punya sheng tiao, dia punya tone. So, macam mana nak bezakan 1, 2, 3, 4. Okey? Biasanya kita akan dengar satu-satulah. Cikgu nak minta tolong boleh? Boleh? Ulang yang sebutan pa tu tadi yang boleh tak? Yang atas tu ke? Yang mula-mula tu ke? Ya, betul. Kalau B tu, kita ingat B dia akan bunyi huruf P. So dia akan jadi PA, pa. So pa, 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 pa. Pernah jadi student ni dia akan jadi yang part belakang tu kan, sebab dia nak matikan terus kan, terus yang empat akan jadi pa. Dia akan bunyi K kat belakang. Pa. Macam tu. Pa, 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 pa. Tak nak, kita tak nak bunyi pa tu. Kita nak bunyi pa. Kita matikan atas huruf A. Pa, pa, pa. Yang seterusnya pa. Kalau pai, pai. Kita sebut P tu kena keluarkan angin. Pai, 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 pai. Boleh cikgu? Okey. Kalau D, kita akan bunyi huruf T kan? T, 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 T. T, 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 T. F-E-N dia akan bunyi fern. Fern, 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 fern. M-E-N-G dia akan bunyi meng, 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 meng. Meng, 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 meng. Boleh cikgu? InsyaAllah, kita cuba. Cikgu cuba sekejap Okey. Yang pertama Rasha minta Adila. Adila Zahid nama dekat sini. Assalamualaikum. Saya. Dengar tak? Dengar. Okay, Adila boleh baca untuk sebutan BA dengan PAI?
Okay, saya try lah. Dia bunyi P kan? P dia bunyi huruf P. Okay. P, 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 Tak, P. B-A dia akan bunyi pa. Pa. Okay. Okay. Dia akan bunyi pa. Okay. Pa, 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 pa. Okay, yang ketiga dia turun, dia naik. Pa. Macam tu. Pa, pa. Kalau P-A-I? Pai, pai, Pai. Pai. pai, Yang ketiga? pai, Pai. Macam tu. I tu kita sebut tekan tone naik ke atas. Pai. Ke atas tu bukan sebut huruf I. Pai. Macam tu. pai, Betul. Kalau yang nak marah tu macam mana yang last sekali? pai. Pai. Okey. Pai. Sesie. Adila. Okay, seterusnya Lasha minta Ana Rohana. Pa. Okay, Cikgu Ana baca untuk D-I dengan F-E-N. D-I tu T bunyi DJ. D-I tu kena bunyi T sebab D tu huruf T kan, sebutan dia huruf T. Okay, cuba. T, 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 T. Okay. Kalau fern? Fern, 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 fern. Okay. Fern. Cuma yang pertama nanti, yang fern tu tak boleh nak macam nak lama gitu. Tak perlulah masa fern. Senada fern. Macam tu je. Fern. Yang kedua baru kita nak naik. Sebab tadi macam cikgu tadi dia ada bunyi. Yang pertama pun kita nak naik juga tu. So yang pertama tu kita senada je. Okey. Okay. Saya seni Malaysia. Okay, seterusnya Azli Sina boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Baru Cikgu cuba huruf F-E-N dengan M-E-N-G. Fern. Fern. Semula cikgu. Daripada terus pertama semula. Fern. Okay. Kalau M-E-N-G? Men. Meng. Laju saya tak sempat. Saya baru terus yang ketiga. Okay, semula. Yang pertama semula cikgu. Meng. Bukan. Okay. Cikgu sebut yang pertama cikgu macam mana cikgu? Men. Okay. Dia bukan men. Dia tak jadi macam tu. Dia kena meng. Dia kena panjang juga sikit. Meng. Dia tak boleh. Meng. Tak jadi macam tu. Meng tu kalau pendek tu akan jadi tone saya keempat. Okey. Ya. Meng. Okay. Men. Okay. Sia-sia cikgu. Okay. Seterusnya langsung minta cikgu Baizura. Yang mana Nausha? Okay, kita masuk yang ni lah. Kita masuk yang S-H-I dengan C-H-A-N. Okay. She kan? Itu she. She. S-H-I. She. Sambung terus Semula. Yang pertama macam mana? She. Okay, saya dengar lah. Yang saya dengar she. Nombor 1 dengan nombor 2 tak ada masalah. Okay, jadi cikgu yang ketiga, S-H-I terus yang ketiga, she. Yang keempat baru kita she. Macam tu. Okay, kalau cuba C-H-A-N bunyi macam mana? Chan. No. Okay. Cikgu ni jadi yang tos yang ketiga cikgu jadi dua sebutan. Cikgu jadi berhenti, cikgu sambung balik kan? Jadi C-H-A-N, nada yang ketiga kita akan sebut Chan. Macam tu. Chan. Baru kita sebut yang keempat, Chan. Okay. Chan. Baru kita ada beza lah untuk sebutan nombor 3 dan nombor 4 tu.
Kak Cikgu boleh cuba lagi sekali tak untuk tools pertama untuk CHAN tu? Chan. Chan. Saja. Chan. 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 Okey Cikgu. Sia. Seterusnya Rosh minta ya Hiliyah. Boleh cikgu. Okey. Yang mana? CHAN dengan ZHAN. CHAN dan juga ZHAN, dua baris. Okay. Yang pertama CHAN, 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 Chan. Kalau ZHAN? Zan, Jan, 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 Jan. Boleh ulang lagi sekali tak Cikgu? Jan, 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 Jan. Okey. Boleh sebut Rata? Okey, sia. Seterusnya saya minta Izzah. Okey, Izzah. TIAO dengan RANG. Cuba deh. Tiao. 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 Okey. Dekat sini cikgu kena tekan huruf T lah. Huruf T tu kita kena keluarkan angin. Tiao, 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 tiao. Macam tu. Okey, kita T kita kena keluarkan angin. Okey, kalau untuk RANG macam mana cikgu? Rang. 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 Okey, cantik. Sia. Seterusnya Cikgu Linda. Ya, yang mana Linda cikgu? sebutan untuk SHI dan juga CHAN. She. Betul tak? She. SHI tu macam she. She. Okey, boleh. Kalau CHAN? Shan, betul. Chan. Lima, saya dengar macam 5 sebutan tu cikgu. Okey. Semula. Yang tones yang pertama semula macam mana? Okey. Chan. Okey, baru betul. Laju sangat cikgu sebut. Tak sempat saya nak kejar. Okey. Sia. Seterusnya langsung minta Mariam. Boleh. Yang mana? Untuk ZHAN dengan TIAO. Okey, ZHAN. Zan. Chan. Okay. Zan. Chan. Lagi sekali cikgu, saya baru tone yang ketiga. Okey. Chan. Okey. Untuk yang ketiga, nada yang ketiga dia bukan jan macam tu, dia tak macam tu, dia zan. Macam tu. Okey, kalau untuk TIAO macam mana cikgu? Tiao. Tiao. Kuih tiao. Baik, tiao. Tiao. Okey, kat sini Cikgu Mariam macam keliru, macam tak yakin sikit nak sebut tones yang ketiga kan. Macam jadi nak turun, lepas tu nak berhenti baru nak naik. Betul kan? Jadi kat sini kalau untuk tones ketiga senang je. Tiao. Kita nak naik tu baru sebut AO. Tiao. Macam tu. Cikgu nanti boleh praktis. So yang lain tak ada masalah lah. Cuma yang ketiga tu, tones yang ketiga tu saja macam dia berhenti kat tengah sikit. Okey, terusnya sia Cikgu Mariam, Muhammad Firdaus. Ya, saya. Okey, cuba untuk RANG dengan SHI. RANG dengan SHI. SHI dulu dah.
She. Okay, kalau R-A-N-G? Reng. 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 Oh, okay. Sebutan jelas. Okay. Tone semua boleh beza. Semua tone. Sia-sia Cikgu Firdaus. Seterusnya Boleh, langsung Cikgu. minta Muhammad Khairul. Khairul, boleh ke Khairul? Line okay ke? Terah. Okay. Yang mana? C-H-A-N. Chan. Okay. Tak ada masalah lah. Chan. Kalau Z-H-A-N macam mana? Zan. 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 Jadi untuk terms keempat tu kita kena baca Zan. Zan. Jadi saya ulang. Pertama Zan. Cikgu boleh praktis nantilah. Okey, seterusnya Nasra minta terima kasih kepada Cikgu Khairul. Nasra minta Cikgu Muhammad Syauqi. Okay. Untuk huruf B-A dan juga P-A-I. Pai. Ba kan? Cikgu baca yang P-A-I ke B-A dulu ni? Sebab saya dengar macam sebutan P-A-I. PAI ke BA ni? Dua-dua. Cikgu baca yang atas dulu kan? Cikgu baca yang B-A dulu. Okay. Okay, cuba. Ba. Cikgu, B bunyi huruf apa? Pa. B bunyi huruf P. Jadi dia akan jadi P-A, pa bunyi pa. Pa, macam tu bunyi dia. Pa. Okay, kalau P-A-I? Pa. Pai. Pai. Kita kena keluarkan angin. Pai. Jadi kat sini cikgu tak bunyi untuk tones pertama dengan kedua. Dia akan bunyi pai. Cikgu tenggelam dia punya P kat situ. Pai. Untuk tones ketiga keempat tak ada masalah. Okay? Untuk yang pertama dengan kedua saja cikgu tenggelam sebab confused dengan sebutan huruf P lah, macam mana nak jaga nak keluarkan angin huruf P tu kan. Okay. Ni cikgu boleh praktis lagi dah. Seterusnya Nasra terima kasih Cikgu Muhammad Syauqi dan Nasra minta Cikgu Nur Hazlini. Yalah Syah. Okay. Untuk DI dengan FEN. Okay. T. Kalau FEN? Fen. Oh, jelas. Okay, saya Cikgu Hazlini. Seterusnya Nasra minta Nur Akmalina. Cikgu Nur Akmalina. Ya. Okay, cuba. Yang mana? FEN dengan MENG. Okey. Fen. Okey, kalau MENG? Meng. Okey. Sebutan pun okey, tone semua okey. Sia-sia Cikgu Nur Akmalina. Seterusnya langsung minta langsung Cikgu Muhammad. Saya Lausya. Okey, cuba. Untuk Yang huruf mana? BA dengan PAI. BA dengan PAI. Untuk BA, pa. Okey, kalau untuk PAI? PAI,
Pai. Okey, cikgu kalau PAI Boleh term tak? pertama macam mana cikgu? PAI term pertama pai. Pai, dia cikgu nak je dengar juga tu cikgu. Dia senada je. Pai, pai macam tu. Pai. Kalau yang kedua? Yang kedua pai. Okey, yang ketiga? Yang ketiga pai. Yang keempat? Pai. Okey, sia-sia. Seterusnya Lausa minta Muhammad Lausa ni Cikgu Zulkifli. Okey, Masya. Okey, kita cuba huruf FEN dengan MENG. Fen. 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 Okey cikgu, dia FENG dia kita punya fen. Mula sebutan dia bunyi fen. Jadi FEN, fen yang pertama. Boleh cikgu ulang lagi sekali? Fen. 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 Kalau yang ketiga macam mana cikgu? Fen. Betul. Fen. Yang keempat ialah fen. Cikgu sebut yang tak ada masalah lah. Okey, kalau MENG macam mana? Meng. Dia tak perlu, dia yang MENG yang pertama dia tak perlu dengar lagi. Dia meng, senada macam tu. Meng. Meng. Okey. Meng. Meng. Okay, sekarang ni cikgu yang kedua dengan yang tiga cikgu nak bunyi hampir sama. Meng yang kedua. Meng. Meng yang kedua. Dia naik ke atas lepaskan. Meng. Okay, kalau yang ketiga dia turun dia naik meng. Meng. Macam tu. Okey. Yang pertama. Meng. Tak, yang pertama kita senada. Macam mana? Keluar macam tu je. Meng. 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 Yang kedua dia naik. Meng. Yang ketiga. Meng. Okey. Yang keempat. Meng. Okey, yang keempat meng. Okey, saya ulang lagi sekali cikgu Zulkifli, untuk tos yang kedua cikgu macam nak berdengung lebih lah, macam untuk nak ke arah nombor 3. Cuma yang nombor 2 tu yang di meng macam tu. Pas ke atas meng. Okey, yang ketiga baru kita turun, baru kita naik. Meng macam tu. Okey, boleh? Tak apa, tak masalah. Sebutan dah okey. Tones pun dah okey, cuma tak nak beza dia punya dengung tu, itu perkara biasalah. Okey. Jadi jadi kita untuk hari ini, kelas untuk hari ini sampai di sini saja, dan insya-Allah kita akan bertemu esok hari pada pukul grup yang ketiga pada pukul 10.30 pagi. Boleh semua? Khairma. Khairma. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam mana hari ni belajar? Okey ke? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah stresnya. Kita dah selalu baca. Baru nampak muka Cikgu Mariam, Cikgu Firdaus, Cikgu Nur Sheila, Cikgu Mariani. Ini sekolah yang sama ke? Sekolah yang sama ke? Apa? Sekolah yang sama ke ni semua? Campur. 我们明天再见吧，再见。拜拜。Kita jumpa esok. Terima kasih. Okey, bye bye.再见. Assalamualaikum.